Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Amerika Syarikat menggesa ASEAN mengenakan tindakan lebih tegas terhadap Myanmar bagi menamatkan konflik di negara itu. Gesaan dibuat ketika Menteri-Menteri Luar ASEAN bersiap sedia untuk mengadakan mesyuarat tergempar mengenai Myanmar di Jakarta hari ini menjelang sidang kemuncak ASEAN dan Asia Timur di Kemboja dari 10 hingga 13 November depan. Diplomat kanan Amerika Syarikat bagi Asia Timur, Daniel Crittenbrink berkata rampasan kuasa oleh junta pada Februari 2021 mengakibatkan banyak kemusnahan pada semua kemajuan yang dicapai sejak sedekad lalu, terutama kejayaan negara itu beralih kepada demokrasi. Dalam perkembangan lain, Washington tidak berhasrat untuk mencetuskan konflik dengan China. Demikian menurut Presiden Joe Biden. Tegas Biden, Presiden Xi Jinping juga maklum mengenainya. Bagaimanapun, New York akan tetap menjadi peneraju dalam mencari penyelesaian bagi beberapa isu seperti krisis Rusia-Ukraine, perubahan iklim dan keselamatan rantau Indo-Pasifik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB optimis untuk memperbaharui perjanjian yang benarkan ekspor bijirin dari Ukraine. Perjanjian 120 hari inisiatif bijirin Laut Hitam yang dipersetujui antara Moskow dan Kiev sebelum ini dijadual berakhir 19 November depan. Menurut Setiausaha Rendah PBB bagi Hak Asasi Kemanusiaan Martin Griffith, pembaharuan perjanjian tersebut penting untuk pasaran global. Di bawah perjanjian tersebut, hampir 9 juta tan bijirin telah dibawa keluar dari pelabuhan Ukraine sekaligus dapat menangani krisis makanan global akibat pencerobohan Rusia di negara itu. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU mengumumkan pakej bantuan 500 juta euro untuk menaik taraf infrastruktur tenaga di West Balkan. Pengumuman dibuat Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen ketika harga tenaga di rantau itu melonjak ekoran pencerobohan Rusia di Ukraine dan permulaan musim sejuk. Ia sekaligus menjejaskan ekonomi Eropah yang sedang bergelut dengan peningkatan inflasi. Menurutnya, buat permulaan sebanyak 80 juta euro bantuan diberikan kepada North Macedonia untuk membantu negara itu menangani kesan daripada lonjakan harga tenaga. Sekurang-kurangnya 15 orang maut dalam serangan dipercayai didalangi militan Daesh di selatan Iran. Kejadian berlaku ketika penduduk sedang solat maghrib di Masjid Shah Jorah di Bandar Shiraz. Sekurang-kurangnya 19 orang cedera. Gubernur Fars Muhammad Hadi Imanieh memberitahu media tempatan penyerang melepaskan tembakan secara rambang ke arah jemaah. Qatar memansuhkan syarat ujian pra-pelepasan COVID-19 berkuat kuasa 1 November ini. Pengumuman dibuat Kementerian Kesihatan 19 hari sebelum kejohanan bola sepak Piala Dunia berlangsung 20 November depan. Dalam satu kenyataan, kementerian itu menyebut pelawat tidak lagi perlu mengemukakan keputusan ujian negatif COVID-19 sebelum lepas ke Qatar. Warga negara Qatar dan penduduk juga tidak perlu lagi mengambil ujian PCR atau RTK antigen COVID-19 dalam tempoh 24 jam selepas pulang dari luar negara. Beralih ke Liga Juara Eropah, Liverpool mengesahkan tempat dalam kelompok 16 pasukan terbaik selepas menewaskan Ajax 3-0 dalam perlawanan kumpulan A awal pagi tadi. Kemenangan The Reds hasil jaringan gol Mohamed Salah, Darwin Núñez dan Harvey Elliott. Anak buah Jurgen Klopp itu menyertai Napoli yang menumpaskan Rangers 3-0. FC Porto turut mara ke pusingan kalah mati selepas mengetepikan Club Brugge 4-0 dalam aksi kumpulan B. Manakala Atletico Madrid terlepas peluang untuk melayakkan diri selepas seri 2 sama dengan Bayern Leverkusen. Dalam aksi kumpulan C, jaringan Romelu Lukaku membantu Inter Milan menempa slot ke pusingan 16 terbaik selepas tewaskan Victoria Plzen 4-0, sekaligus menyingkirkan Barcelona yang kecundang di tangan Bayern Munich 0-3. Aksi kumpulan D pula menyaksikan Tottenham Hotspur sekadar seri 1 sama dengan Sporting apabila gol kemenangan Spurs yang dijaringkan Harry Kane pada masa tambahan tidak dikira. Kesemua 4 pasukan dalam kumpulan itu masih berpeluang melayakkan diri ke pusingan kalah mati selepas Eintracht Frankfurt kalahkan Marseille 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.